Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Jadi tajuk sidang pada pagi ni kan, saya adalah pengikut Dajjal dan juga memporak-perandakan dunia pemikiran akhir zaman. Jadi tomahan dan tuduhan ni dah berlaku sejak sekian lama daripada channel saya yang pertama. Jadi saya nak bagi beberapa penerangan. Jadi pada pagi ni kan, termasuk isu buku Isa Ruhullah, warisan pentas Sunda ataupun nama Isa Ruhullah ada terkait dengan nama Melayu. Jadi bagi yang tidak mendengar video Isa ataupun kebanyakan video saya secara habis, saya bagi contoh. Kenapa ada orang panggil saya, kutuk saya, kata saya penyokong Dajjal, saya ni menyesatkan orang. Ini biasa tumahan di kalangan orang kita. Jadi yang terbaru video Isa Ruhullah dan buku. Jadi bila kita tengok dalam video tu, Isa saya mulakan dengan nama-nama yang mereka sendiri buat di dalam cerita Isa Ruhullah mereka. Lepas tu di tengah tu saya ada kata, saya letakkan perbandingan daripada dunia Islam tu sendiri, yang mengatakan Isa mereka tak betul cerita mereka ini boleh dipertikaikan. Jadi bila isu saya bagikan gambaran daripada berbagai sudut, tetapi saya tidak membawa penceritanya ke alam hakikat ke, tasawuf ke, ataupun sufism ataupun Islam tu sendiri. Kerana saya maklumkan berkali-kali daripada sidang video saya terdahulu, kalau saya mencampuri urusan agama di tanah Melayu atau Malaysia ni, saya tidak boleh membicarakan agama dengan sewenang-wenangnya kerana saya terikat dengan hukuman dan juga perundangan negara ini. Jadi cross reference dan cerita saya berkait kepada cara ilmiah, cara teori, cara fakta, cara yang dikatakan lontaran pandangan dan juga kajian peribadi, termasuk dunia Melayu tu sendiri. Tetapi seperti mana kita sedia maklum, dunia orang kita hari ini, dia tak semudahnya untuk kita melihat akan penutup ataupun cerita kepada buku Isa Ruhullah di wilayah Melayu. Di akhir zaman, berbagai cerita wujud di dalam ruang lingkup yang berbagai. Bagi pengikut yang taksub tidak mahu mendengar cerita lain, dia menjadi satu serangan ataupun menggugat status quo ataupun ketenteraman jiwa mereka. Maksud dia, mereka tenang, aman dan damai dalam pola pemikiran sedemikian rupa. Tiba-tiba muncul Tok Fauzi, mereka kata ni cerita karut-marut mana pula ni. Jadi sila tengok fakta, sila perhalusi atau baca between the line. Jangan hanya melihat tajuk dan terus tangkap muat dan menuduh saya bukan-bukan. Di sebalik tirai semua ni, macam saya maklumkan nanti, isu Isa Ruhullah ini juga akan dihadapkan dengan yang dikatakan majlis cendekiawan. Akan saya buka sidang muzakarah, cross reference dan sebagainya secara sama ada terbuka atau tertutup. Jadi macam saya katakan pada sidang saya pada pagi ni, saya keluarkan video semalam itu pun takut-takutnya sebentar nanti lampu biru datang depan rumah saya, dia kutip Tok Fauzi, hampa telah mencampuri urusan agama di Malaysia, menimbulkan polemik. Dan bukanlah urusan saya di dalam berbagai sidang, termasuk cerita video Ulik Mayang dan juga Isa Ruhullah ini akan meneruskan suatu porak-peranda di dalam perjuangan ataupun membuka sejarah yang langka. Jadi kita akan melihat daripada cerita Isa Ruhullah itu sendiri, apa yang mereka sembunyikan, mereka tukar-tukar, mereka ubah-ubah. Di dalam kita melihat cerita yang sebenarnya yang terjadi, sama ada di segi tipu daya ataupun di segi yang sebaliknya. Maka ini adalah sebuah kesinambungan dan bukannya saya hendak merobek-robekkan atau mencampuri urusan cerita yang ada di peringkat awam.
Jadi ini adalah makluman berkenaan dengan isu beberapa tuduhan terhadap cerita tadi. We must read between the line. Kita bakal bertemu dalam babak berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.